Selamat datang ke channel aku, Famopedia. So, untuk video kali ni, kalau korang boleh baca tajuk tu, aku nak tunjuk kepada korang basic hardware. Kalau korang boleh tengok atas meja aku sekarang ni, ini adalah walaupun mungkin tak jelas, tapi nanti aku akan tukar balik angle kedudukan kamera ni. Ini adalah hardware ataupun komponen ataupun mungkin barangan yang boleh kata asas ataupun basic yang perlu ada dalam sebuah komputer. So, video kali ni aku just bagi penerangan ataupun just explain kepada korang barang ni apa benda, namanya, fungsi dan juga tugas. Fungsi dan tugas aku rasa sama je kot, tapi aku nak explain, aku nak bagi penerangan dekat korang semua by part. Maknanya satu hardware kepada satu hardware, apa fungsi dan apa yang ada atas komponen tersebut. So, mari kita buat ni. 12 seconds later. Okay, so kalau korang boleh tengok dalam keadaan yang lebih jelas sedikit lah kedudukan kamera aku ni, aku akan bagi tahu korang satu persatu barangan ni. So, korang jangan risau, nanti aku akan letak juga angle dari sudut atas untuk korang boleh nampak dengan lebih jelas lagi barangan ni. Tapi aku tak akan terang semua benda lah dengan kedudukan kamera daripada sudut atas tu, sebab barang-barangan ni yang penting untuk aku nak tunjukkan kepada korang yang lebih jelas dan dekat adalah motherboard je. Yang lain tu aku just boleh explain, boleh bagi penerangan direct melalui kedudukan kamera ni lah, okay? So, sorry lah kalau sedikit jauh daripada korang semua, tapi aku rasa korang dah boleh nampak dengan jelas barang-barang ni, okay? So, first thing sekali, benda ni semua adalah benda yang saling memerlukan dan saling kebergantungan, okay? So, tak ada istilah macam, okay, aku dah ada motherboard, so aku tak perlu ada power supply. Aku dah ada motherboard, so aku tak perlukan lagi SSD ataupun RAM. So, tak boleh. Dia sebenarnya saling bergantung. Kalau ada motherboard tapi kau tak ada power supply, tak hidup juga motherboard. Kalau kau ada motherboard tapi kau tak ada RAM, tak keluar juga gambar. So, dia memang saling memerlukan, okay? So, aku perasan YouTuber lain, aku tak tahulah, kalau YouTuber Malaysia ni aku perasan apa yang diorang ajar adalah cara pasang. So, aku akan ajar daripada awal, iaitu cara mengenal, bukan cara mengenal, maksudnya pengenalan kepada hardware komputer ni sendiri dan cara pasang. Tapi cara pasang tu next video lah. So, untuk video kali ni aku just bagi tahu nama-nama dan fungsi-fungsi setiap komponen ni. Tapi yang ni yang asas saja tau. Yang ni yang asas saja. Okay, so kita move kepada kita punya part yang pertama, yang first sekali adalah motherboard. Okay, so sekarang ni mungkin kita selalu dengar yang motherboard rosak, motherboard problem kan. Terutama laptop lah, laptop part lah. Okay, sebelum aku lupa, yang hardware kali ni adalah hardware barangan untuk desktop. Desktop. Ya, desktop tu yang besar punya case tu lah, yang biasa guna kat office apa semua. Bukan laptop tau, laptop yang jenis lipat tu, yang bawa merata-rata tu. So, ini adalah desktop. Okay, so kalau kita biasa dengar kan, rosak motherboard, laptop lah terutamanya. So, apa benda motherboard tu? Macam mana physical motherboard? So, ini adalah physical motherboard. So, jangan risau, nanti aku akan letak juga angle daripada sudut atas. And last video ni lah, hujung video ni aku akan bagi penerangan kepada korang apa komponen-komponen yang ada atas motherboard ni. Dekat mana processor, dekat mana RAM duduk, kat mana graphic card duduk, semua kau akan explain dan apa benda yang ada atas motherboard ni. Okay, so ini adalah motherboard. Okay, jangan pening-pening lagi tau, sebab aku akan explain juga benda-benda yang ada atas motherboard ni, apa benda fungsi-fungsi dia. Okay, so kita move kepada barangan yang kedua yang boleh kata penting. Semua penting tau, semua penting, tapi boleh kata dia lebih penting daripada yang lain, sebab nak hidupkan dia kena ada elektrik, kena ada tenaga elektrik, iaitu power supply. Ini dia, power supply. Okay, so dari segi nama manja dia, kalau korang dah masuk dalam bidang komputer ni ataupun nak beli barangan komputer, biasanya dia orang akan guna nama PSU. PSU stand for power supply. Okay, jadi mungkin korang kena
biasakan dirilah dengan nama-nama manja barangan komputer ni untuk korang lebih mudah communicate ataupun berbual lah dengan orang-orang yang minat barangan komputer ataupun supplier ke siapa-siapa kan. So dia orang akan panggil benda ni adalah power supply. Okay, so apa tugas power supply? Kalau korang boleh lihat kat sini, basicnya tugas power supply adalah untuk menjalani elektrik lah, untuk dapatkan elektrik daripada soket plug kita ataupun melalui extension ke apa semua lah. So ini dia punya port untuk masukkan kita punya power cord. Okay, and kabel-kabel yang berserabai ni mungkin untuk video kali ni korang tak akan dapat lagi memahami apa tugas-tugasnya, tapi just aku bagi nama lah dulu benda-benda yang harus dipasang direct kepada motherboard. So first sekali adalah 24 pin punya kabel. Okay, 24 pin connector ataupun 24 pin kabel. Kabel 24 pin lah. Okay, so kabel 24 pin ni adalah antara kabel utama yang mengalirkan elektrik ataupun mengalirkan tenaga elektrik ke motherboard. Okay, so atas motherboard pun akan ada 24 pin punya port ataupun 24 pin port lah untuk sambungkan kabel ni. Okay, so yang next adalah 4 pin port 4 pin ataupun 4 pin connector. Ini sama juga, benda ni adalah wajib benda ni adalah wajib untuk korang sambung kepada motherboard. Okay, 24 pin and 4 pin. So yang ni SATA port. Okay, aku akan tunjuk juga gambar, aku akan letak gambar tau. Mungkin korang tak boleh nampak sebab kedudukan agak jauh, tapi aku akan letak gambar yang lebih jelas mana 24 pin yang macam mana SATA. Aku akan selitkan juga gambar dekat tengah-tengah video ni. Okay, so ini adalah SATA kabel. SATA kabel ni dia akan sediakan banyak tau. Dia akan sediakan banyak kabel lah, sebab SATA ni tugas dia untuk sambung ke kita punya hard disk ataupun sambungkan kepada kita punya SSD. So nanti korang akan faham lah masa time next video untuk pasang tu. Untuk video kali ni just penerangan tentang barang-barangan ni. So itu saja kabel-kabel yang ataupun wayar-wayar yang berserabai yang korang nampak warna-warni ni yang ada atas power supply. Yang lain dah tak guna untuk motherboard yang zaman sekarang lah. Jarang-jarang lah guna. Tapi tak apa, yang ni aku bagi penerangan kepada korang yang basic saja. So ini adalah power supply 24 pin, 24 pin connector SATA, and then yang ni 4 pin punya connector, 4 pin connector. Okay, so terus kepada yang seterusnya iaitu okay, aku ambil je lah, graphic card. Benda ni benda yang gamers ataupun streamer ataupun youtuber ataupun orang yang editing video ke apa memerlukan lah benda ni, iaitu graphic card. Okay, so apa tugas graphic card? Aku just bagi explanation yang sangat basic tau, penerangan yang sangat basic. Okay, aku takkan bagi detail RTX 2070 lah, benda tu aku takkan bagi penerangan lah. Aku just explain korang apa tugas dia saja tau. Okay, so tugas yang perlu digalas oleh graphic card ini adalah menghasilkan kualiti gambar ataupun video yang lebih menarik. So pada asasnya motherboard sendiri pun sudah ada dia punya display ataupun display chipset lah. Dia tak memerlukan graphic card ni pun. So sekarang ni kalau korang nak ada gambar dan kualiti video yang lebih menarik, macam korang nak main game, korang nak editing video, korang nak buat macam streamer kan, macam gamers yang dalam Facebook apa semua tu, dia memerlukan graphic card untuk menghasilkan gambar yang lebih berkualiti. Kalau korang perasan ataupun kalau ni info tambahan ataupun kalau yang perasan lah, mungkin yang dah tahu graphic card ni apa semua, kalau yang dah tengok video, yang tengah tengok video ni, yang dah tahu apa itu tugas graphic card, mungkin korang yang tengok ni perasan bahawasanya tanpa graphic card, kalau korang main game PUBG ke, korang main game GTA 5 ke, korang akan perasan gambar tak clear tau. Dia macam low setting. Sebenarnya kita punya tetapan kita tu rendah lah, setting gambar kita tu sangat rendah. Boleh kata macam kalau korang main PUBG PC ke, PUBG Mobile Emulator ke, korang akan nampak musuh daripada jauh tu tak clear tau. Dia bergerak, nampak macam something move, bergerak tau. Tapi korang boleh beranggapan benda tu mungkin kereta, ataupun mungkin korang beranggapan benda tu
orang, musuh. So dengan adanya grafik card, dia tolong clearkan lagi benda tu. Dari segi tekstur pokok, tekstur bukit. Daripada jauh kau dah clear nampak bukit. Tapi kalau tak ada grafik card, kau akan nampak bukit tu macam pecah-pecah. Gambar dia macam tak nampak bukit, dia macam petak-petak-petak. So dengan adanya grafik card, dia bagi kau punya kau punya gambar, tekstur dia tu lebih clear. Macam tulisan-tulisan dekat jalan-jalan apa semua pun lebih clear. Macam kalau korang main GTA 5 lah contohnya, ataupun Watch Dogs ke apa ke kan, dia akan ada macam kedai-kedai lah. Kedai-kedai dia akan keluar nama restoran, Richard Restaurant contohnya. So tulisan Richard Restaurant tu sendiri akan lebih clear dengan ada grafik card. So itulah dia tugas grafik card. Maknanya sekarang ni kalau korang adalah orang yang jenis editing, YouTuber, streamer, ataupun korang nak main game yang memang boleh kata game-game yang high end macam Far Cry ke, Watch Dogs ke, yang memerlukan kualiti gambar yang cantik, so grafik card adalah barangnya. Okay? So kalau korang boleh nampak kat sini, dia ada kipas. Dekat bawah ni dia ada heatsink tau. Yang warna kelabu ni, bawah pada kipas dia ni adalah heatsink. Okey, heatsink ni tugas dia adalah untuk menyejukkan chipset grafik card ini. So, kalau korang tengok kat sini, belah depan dia akan ada port HDMI, DVI port, and yang ni display port. Okay, so port-port ni, lubang-lubang ini adalah kalau ikutkan lubang-lubang untuk mengeluarkan gambar. So korang kena sambungkan kabel DVI ke, HDMI ke, ataupun display port ke monitor korang. Monitor tu yang petak tu lah yang petak untuk keluarkan gambar untuk korang tengok lah. Gambar-gambar ataupun sebarang bentuk kerja-kerja korang buat tu lah melalui monitor. So ini adalah port-portnya. So ini sajalah grafik card. Grafik card ni banyak jenis tau. Ada dalam dunia ni ada banyak jenis. Yang ada 2 kipas, yang ada 1 kipas macam ni, yang ada sampai 3 kipas tak silap aku ada lah. Aku tak study sangat sampai detail benda tu semua. Just aku adalah seorang technician, seorang yang baiki komputer. So aku mengenali benda ni, tapi dari segi produk tu aku tak detail sangat lah. Walaupun aku tahu serba sedikit tapi tak detail sangat. So kalau kat sini kalau korang boleh tengok yang warna macam emas-emas sikit ni kan, yang ni adalah dia punya connector dia lah, dia punya penyambung dia lah kepada motherboard. So graphic card, ini adalah graphic card. So info tambahan lagi, graphic card ini kalau ikutkan adalah hardware tambahan saja. Okay? Hardware tambahan saja dalam komputer. So kalau tak ada graphic card ni tak apa. Tanpa graphic card ini, motherboard masih lagi boleh mengeluarkan display ataupun gambar. So benda ni adalah hanya tambahan. Tapi kalau korang nak ada gambar yang berkualiti, nak main game apa semua, perlukan graphic card. Okay, tak payah nak buang-buang masa lagi. Aku rasa korang dah faham dah dengan graphic card tu tugasnya apa. Kita move kepada yang seterusnya, iaitu dia punya RAM. Kalau korang boleh tengok, ini adalah RAM. Okay, nanti aku akan letak juga gambar untuk lebih clear. So ini adalah RAM. Okay, RAM ini kita selalu dengar, kalau kata kita punya desktop ataupun kita punya laptop lambat, mesti kita selalu dengar kita kena tambah RAM ni, nak bagi laju, nak bagi smoothkan kita punya laptop ataupun desktop kan. Sebenarnya benda tu aku boleh cakap ya betul, benda tu fakta, dan aku boleh cakap ya benda tu tak betul. Maknanya boleh kata benda tu ni aku punya personal ataupun aku punya peribadi, pendapat aku secara personal, pendapat aku secara peribadi. Okay, so ada sesetengah orang dulu terlalu percayakan bahawa RAM untuk melajukan laptop ataupun desktop. Sebenarnya benda tu boleh kata ya dan boleh kata tak. Okay, so nanti aku akan explain bersama-sama dengan hard disk ataupun SSD. Okay, so RAM ini dia ada banyak pilihan. Dia ada 8GB, dia ada 4GB, dia ada 2GB. And zaman sekarang ni minimum untuk zaman 2020, aku tak kata 2020 lah, aku rasa 2016, 2017 pun dah mula minimum dia kena ada 8GB of RAM. 8GB punya RAM. Okay, so mana-mana desktop ke, boleh kata laptop, tak sangatlah desktop lah terutamanya, yang jenis besar ni desktop biasanya memerlukan 8GB RAM. Sebab untuk running software ataupun apa sahaja utility dalam komputer, dalam desktop memerlukan 8GB RAM. Maknanya kata syarat-syarat kelayakan lah. Okay, syarat-syarat kelayakan untuk kau dapatkan prestasi komputer yang bagus, korang kena ada 8GB RAM. Okay, so apa tugas RAM? Tugas RAM ni secara
untuk mudah korang faham adalah untuk dia mengeluarkan gambar pada komputer ataupun paparan monitor tu lah. So ini adalah tugas RAM. And then RAM ini yang lainnya adalah untuk korang semua nak buka software yang banyak dalam satu masa. Aku akan tunjuk juga gambar contoh. Contoh kalau kau nak buka Google Chrome, kau nak buka lagi Spotify, kau nak layan lagu kan. Lepas tu dalam masa yang sama kau nak buka Office punya Word Office, kau nak typing surat ke, kau nak buat kerja-kerja assignment ke apa kan, ataupun nak buat proposal ke. Lepas tu dalam masa yang sama kau nak juga buka Excel. Sebab kau ni yang buat account apa semua kan, buat kira-kira account apa semua. So macam-macam benda yang korang buat dalam masa yang sama. Banyak software yang kau buka. Lepas tu dalam masa yang sama kau nak hilangkan stres, kau akan main game. Kau buka game, kau buka Spotify, kau buka Google Chrome, kau buka Word, kau buka Excel, kau buka PowerPoint, kau nak buat presentation. Lepas tu kau nak simpan kat bawah tu. Kau nak simpan, minimize lah, dipanggil minimize. Aku akan tunjuk contoh gambar Kau nak minimize benda tu kat bawah dalam masa yang sama banyak-banyak. Maknanya kau tak exit, kau tak keluar daripada software tu. So kau memerlukan RAM yang tinggi lah. Kau memerlukan RAM yang tinggi untuk dapatkan prestasi komputer ataupun desktop yang lebih lancar. Okay? So ini adalah RAM. Itu saja tugasan RAM yang perlu korang tahu untuk running software yang banyak dalam satu masa dan untuk mengeluarkan gambar. So tugas dia yang lain yang kalau kata korang study dalam Google ke, kau pergi belajar dekat U ke apa ke, RAM ni kebanyakannya dia akan bagi dia punya fakta adalah untuk menyimpan data sementara. Sebab dia storage juga tau. Dia random access memory. Random access memory, RAM, RAM. So random access memory bermaknanya dia adalah salah satu hardware yang menyimpan data secara sementara. Kalau yang jenis simpan data secara kekal adalah hard disk ataupun SSD. Ini SSD, ini hard disk. So ini yang simpan data kekal tau. Macam gambar ke apa benda, dia akan simpan secara kekal dalam kau punya hard disk ataupun SSD. Tapi kalau untuk RAM, dia simpan data secara sekejap ataupun sementara je. Kalau kau tutup kau punya desktop kau tu, kau matikan, bermaknanya tak ada gambar lah. Maksud aku tak akan hilang lah data-data yang kau simpan tu. Kau perlu save. Okay? Contohlah, kau tengah buat kerja, kau typing kan, kau punya software macam Word ke, kau typing, lepas tu kau simpan kat bawah. Lepas tu tiba-tiba kau punya adik ke mak kau ke datang, dia shutdown kau punya desktop. Bermaknanya yang kau typing, yang kau minimize kat bawah tu, kau simpan kat bawah tu, bermaknanya akan hilang sebab dia dah shutdown. So macam mana cara kau nak save? Kau nak pindahkan data kerja kau yang kau dah buat tu, penat-penat kau buat, kau nak simpan. Ke mana kau save? Ke mana dia pergi? Dalam ni lah. Sama dalam SSD ataupun dalam hard disk. Okay. So RAM ini dari segi penerangan detail ataupun yang lebih faktanya adalah dia menyimpan data secara sementara. Okay. So kita move kepada yang seterusnya sebab kita ada lagi dua benda yang belum lagi diterang secara detail, iaitu motherboard dan juga hard disk ataupun SSD. Okay. So apa benda dua ni? Mungkin ada yang dah ramai sangat tahu dan mungkin ada juga yang belum tahu. So ini adalah SSD, ini adalah hard disk. Okay. So kedua-dua ni adalah benda. Okay, so dia adalah hardware ataupun barang yang sama tetapi berbeza. Okay, so tugasan sama tau, tapi dia punya orang panggil kualiti dia berbeza. Dari segi kelajuan, dari segi teknologi dia sangat berbeza, tapi tugasannya sama saja. Hard disk, SSD. Hard disk, SSD. Aku ulang banyak kali sebab korang kena alert, korang kena cakna benda ni. Sebab benda ni adalah benda yang sama tapi berbeza. Okay, so aku pergi dulu kepada kita punya legend kita lah, iaitu hard disk. Okay, secara peribadi aku akan bagi pendapat aku ni secara peribadi tau. Kalau korang yang tengok video ni mungkin korang akan rasa tak setuju dengan aku, so aku minta maaf banyak-banyak. Tapi ini adalah benda yang fakta dan ini adalah benda yang aku rasa semua orang akan beri penerangan yang sama. Sebab aku punya supplier sendiri pun, aku punya kawan-kawan ke yang tahu dalam bidang komputer sendiri pun akan berpendapat dan merasakan hard disk adalah salah satu hardware yang dah mula tidak relevan pada zaman sekarang. Tak relevan dari segi untuk kau nak guna
window lah untuk kau nak access, nak masuk ke Office, nak masuk ke Chrome, nak masuk main game, nak buat foto, nak editing video ke, nak editing Photoshop ke apa benda ke, gambar semua. Hard disk adalah tempat yang tidak sesuai untuk melakukan kerja-kerja tu, okey? Sebab apa? Okey, so aku explain sikit. Dari segi speed ataupun dari segi kelajuan dia untuk transfer data ataupun untuk load ataupun untuk loading satu-satu data itu sangat mengambil masa berbanding SSD. Jadi, kalau korang perasan, kalau korang guna desktop, korang guna laptop, kau nak buka My Computer ke, kau nak buka Google Chrome ke, macam lambat sangat-sangat, bermaknanya kau punya hard disk dah mula lambat. Okay, kau punya hard disk dah mula slow, kau punya hard disk dah mula, boleh kata dah ada physical damage lah, maknanya ada kerosakan dari segi luaran ataupun fizikalnya lah. So kau memerlukan SSD sebagai ganti. Okay, so explanation yang lain adalah tentang hard disk ni. Hard disk ni bagusnya dia adalah size dia besar tau. So kau boleh simpan data yang banyak. Kau nak simpan movie, kau nak simpan gambar family ke, kau nak simpan kerja, nak simpan assignment, macam-macam benda kau boleh simpan dalam hard disk. Sebab saiz dia besar. So untuk simpan data, masih lagi relevan. Okay, untuk simpan data masih lagi relevan, masih lagi bagus. Tapi kalau kau orang nak simpan Windows ataupun nak letak window kau dalam hard disk, kau akan rasa beza gila dengan SSD. Nak kalau kau dah biasa guna SSD, tiba-tiba kau pergi kepada hard disk, memang terkesan. Sebab SSD sangat laju. Kau nak buka software laju, kau nak buka komputer laju, nak tutup komputer laju, serba laju kalau pakai SSD. Okay, so kau pernah tengok Piramli? Kau pernah tengok cerita Piramli? So kalau korang pernah tengok cerita Piramli ataupun cerita zaman-zaman lama, korang mesti pernah tengok piring hitam, kan? So kalau yang pernah tengok piring hitam, bermaknanya korang akan faham dan tahu bahawasanya konsep piring hitam itu diguna pakai dalam hard disk. Okay, kalau korang tengok piring hitam, dia akan ada jarum tau, kan? Jarum yang akan diletakkan atas satu kepingan CD ataupun kepingan piring hitam tu, dan jarum itu akan membaca apa benda yang ada dalam piring hitam tu. Lagu, contohnya biasa lagu lah kalau korang tengok dalam cerita kan. Biasanya dia akan pakai piring hitam tu sebab dia nak dengar lagu. So konsepnya sama dengan hard disk. Dia akan ada satu jarum. Aku akan letak gambar je gambar dalaman hard disk lah, sebab aku tak buka lah hard disk ni sebab ni hard disk aku. So ada data banyak, so aku tak naklah rosakkan dia. So dalam ni akan ada satu kepingan, akan ada kepingan-kepingan CD tau, macam bentuk CD bulat. And akan ada satu jarum akan terletak atas kepingan CD ataupun kepingan yang ada tu lah dalam tu. So ada gambar, aku rasa korang dah nampak kot dengan berdasar gambar yang aku tunjukkan tu. So inilah hard disk. So dari segi faktanya, hard disk adalah untuk simpan data, untuk simpan gambar, untuk simpan movie, untuk simpan kerja, apa-apa saja, software ke semua. Ya betul, dia sangat relevan untuk simpan data. Tapi kalau korang nak guna hard disk ni sebagai window, maknanya kau nak letak kau punya window dalam tu, aku boleh cakap dia dah mula tak relevan. Okay, sebab lambat loading. So kalau kau nak buka Google Chrome pun loading, kalau nak buka komputer pun loading, so lambat. Okay, ini adalah SSD. So SSD, aku rasa aku macam dah tak perlu explain kot, tapi aku akan tunjuk jugalah dalaman SSD tu macam mana, betapa bezanya SSD dengan hard disk. Hard disk ni berat lah. Kalau korang pegang sendiri, angkat sendiri punya fizikal ni, dia sangat berat berbanding SSD. Yelah dari segi fizikal pun memang SSD kecil berbanding hard disk kan, saiz dia. Tapi kalau hard disk yang jenis kecil macam ni pun, kalau hard disk laptop dia besar ni tau, dia sama, dia hard disk juga, tapi dia kecil macam ni, still berat nak dibandingkan dengan SSD yang saiz ni. Ni 2.5 inci, 2.5 inci punya SSD. Okay, so ni yang kecil punya lah. Aku rasa tak ada kot saiz SSD yang besar. Aku rasa semua SSD macam ni. Ada dua jenis saiz SSD. Satu yang jenis M.2 punya, satu yang jenis macam ni punya. So M.2 punya dia nampak macam ni tau. RAM juga. Ni RAM. Tapi ada SSD yang macam ni fizikal dia. Dipanggil M.2. 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 Tapi ni RAM tau. So aku just contohkan je. So SSD sama tugas dia untuk simpan data. And kelebihannya adalah dia mempunyai transfer data yang boleh kata sangat laju. So kalau kau nak pindahkan data daripada kau punya pendrive masuk kau punya komputer, ataupun daripada SSD ni sendiri ke komputer ke apa ke, laju, sangat laju. Sebab dia yang read data tu, dia yang baca data-data tu, kau nak pindah masuk ke dalam SSD ke. Contohlah, kalau kau pakai benda ni, kau pakai hard disk ni,
dia boleh angkat barang hanyalah 5 kilo saja. Tapi kalau pakai SSD, dia boleh angkat sampai 8 kilo. Ini 5 kilo, yang ni 8 kilo. So, nak bagi tahunya bezanya kemampuan SSD dan kemampuan hard disk. Okay? Okay, so kalau macam penerangan lain lagi, kalau aku just tunjuk contoh tau, tak adalah nak hina ke apa, tak ada, sebab aku sendiri pun makan kereta Asia. Okay? Asia yang Pro 2 Asia tu, okay, Pro 2 Asia boleh angkat beras sebanyak 20 kilo contohnya. Tapi once kau tukar pergi kepada kereta Arus, Pro 2 Arus contohnya, kau boleh angkat sampai 40 beras. Kau nampak tak? Beza. So bezanya macam tu lah. Ini adalah Pro 2 Arus, ini adalah Pro 2 Asia. So Asia boleh angkat 10 beras, 20 beras, and Arus boleh angkat sampai 40 beras. So kau nak main mana? Mesti kau nak yang lebih cepat kan? So inilah makhluknya, okay? Bukan makhluk lah, inilah barangannya, okay? SSD. So itu saja penerangan aku untuk barangan-barangan ni. Jangan off lagi tau, sebab kita belum lagi pergi kepada motherboard, okay? So aku just remind ataupun ingatkan balik lah. Yang pertama tadi adalah motherboard. So nanti aku akan explain apa benda yang ada atas motherboard ni. Yang kedua adalah power supply bersama dengan kabel-kabelnya, 24 pin kabel, 4 pin kabel, SATA kabel, SATA power kabel sebab power lah, elektrik. Graphic card RAM, random access memory, hard disk, kita punya Legend, dan kita punya SSD. So itu sajalah barangan yang korang kena tahu. And sekarang ni kita akan pergi kepada motherboard. Okay, so ini adalah motherboard. Okay, so ini secara dekat lah komponen-komponen yang atas motherboard. Kalau korang boleh nampak lah, jelas lah, aku rasa jelas kot. Okay, so kita, sekejap aku lipat aku punya baju sikit, lengan bajuku. So okay, so kita pergi kepada ini dulu, yang paling besar atas motherboard ni. Benda ni boleh cabut tau, benda ni benda yang boleh cabut. Okay, so ini adalah kipas processor. Kipas processor. So kau nampak ni kan, ada kipas dia ni. And bawah dia ni yang warna kelabu ni adalah heatsink. Okay, heatsink, H-E-A-T-S-I-N-K, heatsink. So apa dia heatsink? Heatsink ni tugas dia adalah untuk memindahkan haba sejuk dan mengeluarkan haba panas daripada kau punya motherboard ataupun processor ni. So inilah tugasnya. Bila kau hidupkan komputer, benda ni akan berpusing. So tugas dia untuk mengeluarkan sejuk lah, untuk mengambil haba sejuk and mengeluarkan haba panas tu. So ini adalah processor. Kalau kau boleh tengok, ini adalah processor. Yang ada benda putih atas ni adalah thermopaste tau. Kalau letak gambar contoh thermopaste tu macam mana. So ini adalah processor lah. Ini processor. Processor ni ada banyak jenis juga tau. i5 lah, i3 lah, AMD Ryzen lah, macam-macam ada. So itu aku tak akan bagi explanation lah. Aku just bagi tahu apa, macam mana fizikal. Korang-korang mesti tak tahu kan, macam mana power supply, macam mana RAM, macam mana processor, macam mana motherboard. So video ni aku rasa korang dah jelas kot tentang barangan komputer ni, untuk korang tak ditipu, ataupun mungkin korang sendiri dapat ilmu baru. Okay, so ini adalah processor. So kita kena handle with care sikit lah processor ni, sebab benda ni dia macam agak manja sikit, sebab dia ada pin-pin dekat bawah tu kan. Okay, alright. Okay, so kita terus ke apa yang komponen seterusnya pula, iaitu dia punya, ini dua yang kuning ni, ada dua ni kan. Ini adalah slot RAM. Slot RAM. Okay, yang kuning ni slot RAM. So slot RAM ni untuk RAM duduk lah. Yang tadi RAM tu kan, RAM. Ni RAM. So RAM ni akan duduk kat sini. Tak, dia duduk kat sini. Sap, dia akan duduk dekat dia punya rumah dia ni. RAM. Nampak tak? So ini adalah slot RAM. Ini adalah PCI. PCI ni adalah tempat letaknya graphic card. So ini adalah kita punya graphic card. Okay, nampak kan graphic card kan? So masukkan je kau punya graphic card ni dekat sini.
Sat kat sini. Nampak tak dia boleh masuk tu. Aku tak tekan lah sebab bahaya kalau aku tekan kanan ni, patah dia punya motherboard ni. So, ni adalah PCI. PCI. Okay. Untuk letakkan graphic card. Yang bawah ni pun PCI juga. Tapi untuk network card dan juga sound card. Akan aku letak gambar tau. Sound card dan juga network card. Okay. Yang ni adalah CMOS. Okay. CMOS. 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 So CMOS ini tugasnya adalah, kau akan letak gambar juga. Mungkin gambar aku ni tak berapa clear kot, tapi tak apalah, kau akan letak gambar yang lebih clear. CMOS ni tugasnya adalah untuk tarikh dan juga waktu lah. Kau punya jam lah. Contohlah kalau kau punya tarikh hari ni 28 Disember 2020, tahun 2020. So itulah akan dikeluarkan pada kau punya desktop. Kan dekat desktop kan ada tarikh dengan jam kat bawah tu kan. Kalau kau pasal lah ada tarikh dengan jam kat bawah tu. So benda ni lah yang membetulkan kau punya tarikh tu. Andai katalah kau punya tarikh tu salah, sepatutnya tahun 2020 tiba-tiba dia pergi tahun 2010. Sepatutnya tahun 2020 tiba-tiba dia pergi tahun 2018. Bermaknanya benda ni dah lemah. CMOS kau dah mula lemah. Okay. Kita pergi Asusnya iaitu SATA. 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 SATA port. Okay. Ni SATA port. Okay. SATA port ni adalah lubang untuk kau letak SATA kabel untuk dia communicate dengan kau punya SSD ataupun hard disk. Okay. SATA kabel. Okay. So SATA kabel aku bagi contoh kat korang. Ini adalah SATA kabel. Nampak tak? SATA kabel. So masuk kat sini. Tak kat sini. Kat lubang ni lah, lubang apa? Lubang SATA port ni. Masuk macam tu. So itu adalah SATA kabel. SATA kabel dan SATA port lah. Aku nak perkenalkan benda ni lah, SATA port. Okay. And then yang hujung dia ni, yang ni sambung lah kat kau punya SSD ni. Masuk kat atas ni. Itulah tugas dia. Itulah tugas SATA port ni. Kiranya SATA port ni adalah lubang untuk kau nak communicate ataupun kau nak sambungkan kau punya SSD kepada motherboard. Sebab semua komponen-komponen yang ada ni macam graphic card, macam kau punya kipas processor, kau punya SSD, semua-semua ni saling perlu berkomunikate. Okay? Saling perlu berkomunikate antara diorang dengan motherboard. So semua benda-benda akan bersambung dekat sini. Barulah dia boleh jalankan tugasan masing-masing dengan baik. Okay. So kita pergi Asusnya pula 24 pin. Kau ingat tak tadi? Power supply 24 pin punya connector ataupun kabel dia. So masuk dekat dia punya port dia ni. And then Asusnya yang ni 4 pin punya kabel. 4 pin punya port. So ini 4 pin, ingat tadi 4 pin. So masukkan dekat sini. Macam tu. So yang aku bagi tahu ni adalah benda-benda basic tau. Benda-benda yang aku bagi tahu ni benda-benda yang basic yang korang kena tahu untuk nak sambungkan korang punya komponen-komponen yang aku dah tunjuk yang dah aku tunjuk tadi tu, supaya korang faham. Sebab benda-benda lain ni tak penting sangat. Benda kecil-kecil ni semua ni, benda-benda ni tak aku boleh kata, bukan kata tak penting, penting, tapi kita sebagai orang yang baiki komputer ataupun nak pasang komputer, kita nak bina komputer kita tu, kita tak perlu tahu sangat benda-benda lain. Tapi kalau korang nak ambil tahu, kalau korang nak menambah ilmu dengan lebih mendalam lagi, tak salah untuk korang nak tahu dengan lebih detail apa benda-benda petak ni, apa benda-benda yang bulat-bulat ni lah. Tak salah pun. Okay, so sorry, hidung aku agak berair sikit. Okay, so ini adalah port-portnya, dia punya lubang-lubang dia lah, jenis-jenis apa port-port dia. So first kali ini adalah PS2. P/S2. Bukan PlayStation tau. Ramai orang ingat PlayStation. Bukan PlayStation, PS2. So PS2 ni adalah untuk korang letak keyboard dengan mouse. Biasanya zaman dulu lah pakai macam ni. Sekarang pun ada je lagi sebenarnya. Tapi zaman-zaman dulu biasa aku perasan kerap pakai keyboard dan mouse yang macam ni. Aku akan letak juga gambar nanti macam mana keyboard dengan mouse yang macam tu. Keyboard dengan mouse zaman sekarang dengan zaman dulu sama je dari segi fizikalnya. Macam ni juga. Ni keyboard kan. So sama je zaman dulu sama sekarang. Cumanya dia punya connector dia ni, penyambung dia ni. Yang ni USB punya. Dan dia ada lubang yang lain. Lubang dia bulat macam ni. So itu membezakan. So ini adalah PS2. Benda ni. Yang hijau dengan purple ni PS2. Okay, so yang ni DVI. Kau nampak kan? Sama lah. Dia dekat graphic card. So sebab tu lah aku bagi tahu tadi
motherboard ni dia tak memerlukan pun graphic card untuk menghasilkan gambar ataupun mengeluarkan gambar. Sebab motherboard ni sendiri dia dah ada chipset dia sendiri untuk mengeluarkan gambar ataupun orang panggil display chipset lah maknanya. So ini adalah DVI, VGA untuk sama juga tugas untuk mengeluarkan gambar. Untuk port VGA tu sambung dengan monitor. Yang ni USB port, USB 3.0. Yang ni USB port juga. Tak silap aku yang ni 2.0 punya aku rasa. Maknanya 3.0 dengan 2.0 dari segi transfer data dia beza lah sikit. Speed, kelajuan dia tu beza sikit. So ni 3.0, ni 2.0. 2.0 dengan 3.0. Ini LAN port ataupun internet punya port lah, kabel internet lah yang macam ni. Yang ni. Nampak kan? So dia just masuk dalam ni. Ni untuk internet lah, untuk dapatkan internet. So direct lah, internet direct ke modem ke apa semua masuk je kat sini. And yang ni adalah audio punya section lah, bahagian audio punya. Yang ni speaker ataupun headphone punya jack, dia punya lubang. And then yang ni mic. Yang biru ni aku tak ingat lah apa benda. So ini adalah motherboard, kipas processor, motherboard, processor, slot RAM, slot graphic card, PCI ataupun nama PCI, CMOS, PCI untuk network card ataupun sound card. Ada lagi benda-benda lain boleh letak, tapi aku just bagi sikit lah untuk korang nampak lah. And 24 pin SATA port, 4 pin port, dan PS2, DVI, VGA, USB 3.0, USB 2.0, LAN port ataupun untuk internet. Ni adalah audio, speaker dan mic. Yang biru ni aku sampai sudah tak ingat. Okay, sini adalah motherboard. Ni ada lagi dia punya connector dia, tapi aku akan bagi penerangan kat korang masa time kita pasang lah, macam benda-benda ni. Connector ni ada dan maksud dia lah sebenarnya. So ini adalah benda asas yang perlu korang ada untuk kau bina kau punya desktop. Okay, so aku harap korang faham dengan baik lah benda ni. Okay, so ni adalah motherboard. Okay, jadi itulah dia komponen-komponen yang perlu korang tahu dalam sesebuah desktop. Okay, ianya desktop yang boleh kata penting lah untuk korang tahu untuk hidupkan sebuah desktop. Okay, sebab mungkin akan ada orang yang korang yang masih lagi tak nampak apa motherboard, apa yang aku perlukan untuk pasang desktop kan. Sebab mungkin kita berminat untuk nak buat sendiri kan. So apa benda yang aku perlukan untuk hidupkan satu desktop ni. So benda-benda ni lah. Tapi korang tak boleh buat lagi tau. Korang tak boleh terus pasang tau. Korang tak boleh terus beli. Mungkin lepas korang tengok video ni kau terus pergi kat Shopee cari motherboard, cari graphic card, cari power supply. Tak boleh. Korang tak boleh nak gabungkan benda ni sesuka hati. Tak boleh. Sebab benda ni ada dia punya soket-soket dia lah. Macam processor dia ada jenis soket-soket dia. Graphic card pun RAM dia pun ada jenis dia. So benda tu je dua yang benda yang agak bahaya. And graphic card pun yelah, sebab graphic card pun tak boleh juga pergi dengan motherboard yang bukan, maksud aku processor yang jenis rendah lepas tu kau pasang graphic card tinggi yang tak. Sebenarnya tu aku akan explain dekat video yang seterusnya lah. So last thing yang aku takut terlupa lah, iaitu dia punya tower ataupun casing dia. So casing yang ni yang casing biasa je. Yang ni yang office punya casing untuk aku punya cyber cafe lah. Yang ni jenama apa pun aku tak ingat lah. Super case agaknya. Dari segi brand aku tak nak mention lah. And ini adalah casing tower. So casing ni dia punya tugas dia adalah untuk kau nak letak. Sorry kalau nampak benda-benda sebab memang dah lama aku tak clear benda ni. And untuk letak motherboard, untuk letak power supply, untuk letak kau punya graphic card. So ini adalah dia punya, boleh kata rumah dia lah. Benda ni adalah rumah dia. Dia panggil tower ataupun casing. Casing ni sendiri pun ada banyak jenis tau. Dia ada ATX, mini ATX, micro ATX. So mungkin kau akan rasa macam wah apa benda tu kan. Wow macam tu kan. Tapi tak apa, kau jangan risau. Sebab benda tu kau boleh google dan kau boleh baca je. Sebab aku takkan explain lah benda tu. Dan dari segi kasarnya pun apa yang membeza-bezakan dia tu adalah dia punya orang panggil size motherboard lah. Sebab kalau motherboard yang jenis standard macam ni standard size punya motherboard. So boleh lah letak dalam casing ni. So kalau yang jenis case yang besar tu, yang jenis apa dia panggil ATX, aku tak ingat lah yang besar. Ada besar, memang besar gila. Yang tu untuk motherboard yang jenis workstation ataupun jenis motherboard gaming yang size dia besar. Kalau yang ni yang jenis biasa je.
Sebab motherboard ni sendiri pun ada banyak jenis sebenarnya. Motherboard yang jenis ada port 4 port, dia punya slot dia ada 4 RAM ni. Dia ada 4, biasanya yang gaming dengan workstation lah. Sebab dia nak letak RAM banyak kan, dia nak letak sampai 32GB RAM, 64GB RAM. So dia nak letak banyak. So dia memerlukan slot RAM yang banyak. So bila dia memerlukan slot RAM yang banyak, bermaknanya casing pun dia kena pakai casing yang besar lah. Sebab automatically dia punya motherboard ni akan jadi lebih besar saiz ni, lebih panjang dan lebih lebar. So confirm tak muat lah letak lah ni. Dan grafik card pun takkan grafik card sependek ni. Biasa grafik card sampai panjang sikit lagi. So tak muat nak letak lah ni kalau grafik card pendek-pendek. Kalau grafik card ni muat lah, nampak tak? So ni adalah casing yang berbeza-beza lah. So ini dia punya kabel-kabel. Aku akan explain next video time nak pasang. And ini yang depan ni power button, restart button, USB port, audio jack untuk letak headphone ataupun speaker, mic kalau kau nak main PUBG, kau nak main game ke, kau nak cakap, nak borak-borak dengan kawan-kawan kau dalam game. So inilah mic untuk mic tu lah. Apa benda aku cakap benda yang sama. Okay, so USB punya port. Okay, so untuk letak pendrive tu semua lah. So sampai di sini saja video aku untuk kali ni. Bagi aku recap, remind balik lah komponen ni. So ini adalah motherboard, casing ataupun tower. Kau akan letak nama juga tau. Graphic card, kipas processor. Jangan lupa processor tu sendiri dia dah melekat dekat motherboard ni. Processor, power supply, SSD ataupun hard disk, dan last adalah RAM. So ini saja berapa barang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lah. Ataupun kalau kau buang yang ni 1 jadi 8. Kalau kau buang yang ni 1 tinggal 7 je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja benda yang paling penting. Sebab yang ni boleh ganti tau yang ni. Dan benda ni pun graphic card kalau tak ada pun tak apa. So itu saja untuk video kali ni. Terima kasih banyak-banyak. Moga benda ni bermanfaat untuk korang semua. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk korang komen kalau ada benda yang aku tersalah bagi tahu ke apa ke. Cuma apa yang korang perlu tahu untuk video aku kali ni, aku nak bagi penerangan kepada korang barangan yang penting sahaja dan apa tugasan itu secara kasar, okey? Sebab aku tak nak go through dengan terlalu spesifik. Kalau korang pergi Wikipedia, kau baca hard disk ni tugas dia apa, memang dia akan ada lebih spesifik dan lebih sains kan. Tapi aku tak nak explain itu, aku just nak explain supaya mudah untuk korang dekati barangan-barangan ni. Apa tugas, apa nama. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk subscribe dan share. Moga video ni bermanfaat untuk korang. Bye. Terima kasih.